Terima kasih Puan Pengerusi. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana atas limpah kurnianya saya dapat berpeluang berdiri di Dewan Yang Mulia ini bagi membahaskan pembentangan rancangan Malaysia ke-12. Tuan Pengerusi, pada asasnya matlamat dan sasaran Pelan RMK12 adalah usaha yang terpuji. Syabas saya ucapkan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan termasuk pejabat-pejabat awam atas pembentangan rancangan yang komprehensif dengan sasaran yang murni ini. Tuan Pengerusi, namun hakikatnya kita sudah terlewat setahun membentangkan RMK12 yang merangkumi tempoh tahun 2021 hingga 2025, memandangkan kita kini sudah sampai ke penghujung tahun 2021. Ini disebabkan ketidaktentuan yang berpunca dari pandemik COVID yang belum selesai. Oleh itu, saya berpandangan ada keperluan bagi RMK12 ini disemak semula. Mungkin setahun, dalam masa setahun, supaya ianya lebih tepat dan berdasarkan kepada keadaan sebenar semasa itu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, purata pendapatan isi rumah seperti yang dinilai oleh Jabatan Perangkaan Malaysia adalah sebanyak RM3,686 sebulan pada tahun 2007. Namun ia berjaya dinaikkan hampir sekali ganda ke RM6,958 sebulan pada tahun 2016, susulan pertumbuhan ekonomi yang mantap dalam tempoh tersebut. Akan tetapi kadar pertumbuhan pendapatan rakyat telah jauh menyusut dan hanya naik ke RM7,089 sebulan pada tahun 2019, iaitu kenaikan hanya 1.8% saja dalam tempoh 3 tahun dari 2017, walaupun kadar pertumbuhan ekonomi ketika itu begitu mantap. Pada hemat saya, sasaran purata pendapatan RM10,060 sebulan seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam boleh dicapai menjelang akhir RMK12 pada tahun 2025 sekiranya kerajaan hari ini bertindak dengan lebih cekap, berani dan inovatif. Tuan Pengerusi, asas bagi RMK12 adalah berdasarkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dengan matlamat utama untuk mengurangkan jurang pendapatan antara semua rakyat dengan meningkatkan pendapatan golongan B40 dan M40. Sebenarnya matlamat ini juga adalah antara keutamaan Kerajaan Barisan Nasional dahulu. Jurang antara pendapatan golongan miskin dan kaya di negara ini melebar pada tahun 2019. Buat pertama kalinya sejak tahun 2004.
Demikian mengikut laporan terkini yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia. Bekali Gini atau Gini Coefficient adalah kaedah paling popular untuk mengukur ketaksamarataan pendapatan, yang mana nilai bekali Gini berada di antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya, semakin saksama agihan pendapatan. Bekali Gini negara telah menurun secara konsisten dari 0.441 pada tahun 2009 ke 0.399 pada tahun 2016. Bagaimanapun, angka ini telah naik semula pada tahun 2019, iaitu kenaikan pertama sejak tahun 2004. Di bawah kerajaan Barisan Nasional, tempoh sebulan sebelum PRU14 ialah tempoh bekali Gini menjunam paling tajam atau paling ketara apabila dasar-dasar seperti Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM, bantuan-bantuan lain seperti bayaran bulanan kepada nelayan, bantuan persekolahan, bantuan antara musim bagi pekebun kecil dan pesawah padi diperkenalkan. Di samping itu, kadar pelaburan asing yang paling tinggi dalam sejarah Malaysia berjaya mewujudkan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Manakala pelaksanaan sistem pencukaian GST memberi kesan lebih besar kepada golongan kaya dan ekonomi gelap yang berbelanja lebih banyak. Mereka tidak lagi mudah untuk mengelak cukai seperti sistem pencukaian SST. Malangnya, akibat dasar-dasar kerajaan selepas PRU14 untuk mengurang dan memansuhkan pelbagai bantuan bagi golongan berpendapatan rendah, dividen serta hibah tabung-tabung simpanan rakyat untuk 3 tahun berturut-turut mencatatkan rekod paling rendah dalam sejarah. Selain itu, menggantikan sistem cukai GST dengan SST menyebabkan pertumbuhan pendapatan golongan paling kaya atau T20 menjadi lebih tinggi berbanding golongan M40 dan B40 buat kali pertama sejak 10 tahun lalu. Akibatnya, kesan daripada itu, bekali Gini naik semula dan mencerminkan jurang pendapatan semakin melebar. Memandangkan bekali Gini pernah turun dari 0.441 ke 0.399 dalam masa 9 tahun sebelum naik semula selepas PRU14, saya berpendapat adalah tidak mustahil bagi sasaran bekali Gini mencapai 0.387 di bawah RMK 12 ditepati. Namun, kita perlu meneruskan strategi-strategi dan langkah-langkah utama yang lebih telah terbukti berjaya, iaitu menaikkan pendapatan dan bantuan rakyat B40 dan M40, memastikan pertumbuhan ekonomi negara setiap tahun mantap, serta sistem pencukaian dan subsidi yang lebih adil dan telus. Minta laluan, Pak Ahmad. Tuan Yang Dipertua, tentang sistem percukaian, saya ingin ajukan satu soalan. Saya tak bagi, Yang Amat Jelutong. tak bagi laluan. Saya nak habis banyak. Yang Amat Pekan tak bagi laluan. Tolong duduk. Tolong duduk. Teruskan Yang Amat Pekan. Jelutong. Decorum please.
Jelutong. Yang Hormat Pekan, silakan. Bayar cukai lah. Yang Berhormat Pekan pun hutang cukai. Jelutong. First warning. Thank you. Yang Berhormat berani tak berbahas dengan saya? Yang Berhormat Jelutong. Warning nombor 2. Mikrofon Wabi. Tuan Yang Di-Pertua, ucapan saya yang menyokong pembentangan RMK 12 adalah berdasarkan pada 6 teras. Teras pertama yang saya ingin cadangkan ialah daya tarikan dan kedinamikan Malaysia. Pada tahun 2008, Tolonglah Wabi beri pulang kepada Wabi Pekan kerana beliau mempunyai lantai percakapan sekarang. Kita hormatilah sama sendiri ya. Wabi Pekan. kadar cukai korporat Malaysia pada tahun 2008 Tapi Speaker, adalah kedua. Speaker, Jelutong. Tolonglah Jelutong. Please lah, please. Saya tak bagi izin Jelutong ya. Ya. Pada tahun 2008, kadar cukai korporat Malaysia adalah kedua paling rendah di rantau ASEAN. Singapura 17%, Vietnam 28%, Thailand 30%, Indonesia 30%, dan Malaysia 28%. Malahan kadar cukai korporat di ekonomi terbesar dunia iaitu Amerika Syarikat lagi tinggi iaitu 35%. Tetapi pada tahun 2020 kadar cukai korporat Malaysia menjadi paling tinggi di rantau ASEAN. Malah Amerika Syarikat pula menjadi lebih rendah berbanding kita. Kadar cukai yang saya maksudkan itu Singapura 17%, Vietnam 20%, Thailand 20%, Amerika Syarikat 21%, Indonesia 22%, tapi Malaysia 24%. Tuan Yang Di-Pertua, hasutan-hasutan bermotif politik yang membawa kepada pemansuhan sistem cukai GST telah menghalang hasrat kerajaan Barisan Nasional dahulu untuk terus mengurangkan kadar cukai korporat Malaysia secara berperingkat-peringkat. Tuan Speaker, saya gunakan peraturan Dewan. Sehingga 17%. Jelutong. Apa dia? Peraturan 36/12. Saya baca. Yang Berhormat Pekan dengar. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis. Apa yang mengelirukan? Penjelasan saya, SST, GST membebankan rakyat. Itu Yang Hormat, ini bukan pencelahan, bukan boleh untuk berbahas, untuk penjelasan saja. Dan Yang Berhormat Pekan tak bagi laluan pun. Daripada Speaker, Ya. adakah kita boleh benarkan Yang Berhormat Pekan terus berbahas mengatakan bahawa percukaian GST itu adalah baik? Itu pendapat beliau. Itu pendapat beliau. Duduk. Jelutong, tolonglah. Jangan buang masa. Yang Hormat Pekan tolong teruskan. Adakah kita dengar? Pucung pula. Jelutong, tolong. Pucung kena 2-3 kali daripada saya. Maaf, Jelutong sebenarnya. Yang Hormat Pekan, silakan. Last ya, tolong. Tuan Yang Di-Pertua, malangnya negara-negara jiran kita yang kesemuanya melaksanakan cukai GST telah berjaya menurunkan cukai korporat mereka ke paras lebih rendah daripada negara kita, menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang cukai perniagaan paling tinggi di ASEAN. Seperti sedia maklum, sistem pencukaian GST adalah lebih saksama dan progresif. Semakin banyak yang kita belanja, semakin banyak yang kita bayar. Hasil daripada cukai GST ini mampu memberi ruang kepada kerajaan untuk
mengurangkan cukai korporat dan cukai pendapatan peribadi ataupun personal income tax. Tuan Yang Di-Pertua, antara pertimbangan utama bagi pelabur asing memilih destinasi pelaburan mereka iaitu saiz pasaran domestik, infrastruktur negara dan kadar cukai korporat antara faktor-faktornya. Dari segi infrastruktur negara, Malaysia masih mantap dengan projek-projek infra rakyat, masih berjalan dan semakin hampir selesai, yang akan memastikan kelebihan infrastruktur negara terjamin. Akan tetapi, adakah pelabur-pelabur asing ini memilih Malaysia memandangkan saiz pasaran domestik kita lebih kecil, tetapi pada masa yang sama cukai korporat kita pula tertinggi di kalangan negara-negara ASEAN ketika ini. Akibat faktor ini, syarikat-syarikat Malaysia pula mungkin lebih tertarik untuk melabur di negara jiran berbanding di dalam negara sendiri. Tuan Speaker, saya minta Selain mencelah. memberi Nak mencelah ruang saja. YB Pekan tak bagi. untuk Maaf, mikrofon YB. Ya. Selain memberi ruang untuk menurunkan cukai korporat dan cukai peribadi, sistem GST yang dipadankan dengan pakej bantuan rakyat sebenarnya memainkan peranan yang amat penting untuk mengurangkan jurang pendapatan. Ini berlawanan dengan propaganda yang telah menyebabkan sebahagian daripada rakyat termakan hasutan. Kononnya GST lebih memangsakan pendapatan rendah dan menyebabkan kenaikan harga barang-barangan. Hakikatnya adalah sebaliknya. GST menyumbang pada fiskal kerajaan Izin laluan Yang Berhormat. dan lebihan pendapatan itu dipulangkan pada rakyat, terutamanya golongan B40 dan M40. Di samping itu, sekejap Wabi, sekejap lagi. Ya. Di samping itu, apabila hasil negara meningkat, pada ketika itu saya berkemampuan untuk mengumumkan satu kenaikan gaji tahunan khas KGTK untuk semua pejabat awam pada tahun 2018. Berarti pada tahun itu sepatutnya semua pejabat awam menerima 2 kali kenaikan gaji tahunan. Ya, Wabi. Terima kasih Yang Berhormat Pekan. Saya faham dan ikuti perbahasan Yang Berhormat Pekan dengan sangat rapat. Isunya bukan berkaitan GST semata-mata, tetapi apabila GST diperkenalkan, ada 3 masalah yang amat besar. Pertama sekali, apabila duit rakyat dicukai, duit itu dibelanjakan tetapi dengan ketirisan yang agak luar biasa. Sebab itu kita lihat indeks persepsi rasuah negara menjunam ke tahap yang paling teruk dalam sejarah negara. Dan sebab itu rakyat marah. Jikalau duit itu dikembalikan semula ke poketnya, saya agak yakin ia boleh diterima. Kedua, berkenaan rebate GST, di mana rebate yang sepatutnya diberikan semula khususnya kepada SME, peniaga-peniaga kecil agak lewat. Dan kerana apabila rebate itu lewat, kadar inflasi negara dan kos harga barang turut meningkat juga. Dan yang terakhir, Yang Berhormat, ia bukan sekadar GST semata-mata, tetapi bila kadar pengangguran, khususnya pengangguran belia, dalam tahap yang tertinggi 13.4%. Dalam negara, kadar inflasi peningkatan yang tertinggi dalam tempoh masa 2 tahun, rakyat akhirnya susah. Saya berharap perkara ini dapat dipertimbangkan khususnya sebelum pengenalan apa-apa cukai yang baru yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Pekan, saya Pontian. Jelutong minta laluan Yang Berhormat Pekan. Boleh bagi tak? Jelutong tak apalah. Ni Pontian. Pontian dulu ya. Jelutong boleh mencelah ketika saya berucap kemudian ya. Hari Khamis.
GST ini dilaksana oleh 170 daripada 194 negara atau 85% daripada kerajaan dalam dunia ini. Bagaimana negara-negara 170 daripada 194 itu memilih sistem percukaian yang jika yang tidak baik, tentulah mereka memilih sistem percukaian yang terbaik termasuk dalam negara jiran kita sekitar ini. Bila disebut tentang inflasi, ketika GST dilaksanakan, kadar inflasi sebenarnya turun. Ya. Itu adalah fakta yang boleh kita lihat kembali. Dan kutipan GST itu 44 bilion dibanding dengan SST cuma 21 bilion, berarti ada tambahan 23 bilion. Dan apabila dihapuskan GST pada tahun 2018, diganti dengan 6 cukai baru dan 3 kenaikan cukai yang juga membebankan rakyat. Apa pandangan yang Muhammad Pekan? Pekan Kanga nak minta boleh. Abang Pekan. Kanga sokong GST. Saya tanya tentang 1MDB boleh tak? Saya nak teruskan. Yang Muhammad Pejung. Jelutong. Kanga sokong GST Saya, kan. saya tak bagi julutong ya, bagi julutong Kanga. Saya nak teruskan. Kalau 1MDB tidak ada, boleh kita beri gaji kepada Jelutong. Saya ambil kira pandangan YB Muar dan Pontian. Saya setuju dengan pandangan yang YB Jelutong tak boleh. Pontian. Saya tanya soalan, tak boleh. Yang Muar ada, saya nak beritahu bahawa dari segi yang disebut ketirisan itu, sebenarnya GST menyebabkan pengucupan apa yang dikatakan the black economy daripada 25% kepada 10%. Jadi ketirisan itu sebenarnya lebih teruk sebelum GST. Dan sebab itulah GST memberi manfaat pada negara dan kepada rakyat. Setelah 3 tahun dimansuhkan, persepsi sebahagian rakyat bahawa GST merupakan punca utama kenaikan harga barang terbukti tidak benar dan meleset sama sekali apabila harga barangan asas naik ketara setelah SST diperkenal semula menggantikan GST. Kita tahu mutakhir ini harga daging naik, harga ayam naik, harga besi keluli naik, harga simen naik, lebih ketara lagi daripada zaman GST. Tuan Yang Dipertua, perlu disedari GST adalah cukai penggunaan atau consumption tax. Lagi tinggi pembelanjaan seorang, lagi tinggi jumlah bayaran GST. Golongan kaya dan berkemampuan akan berbelanja lebih, akan membayar lebih GST. GST juga mensasarkan ekonomi gelap dengan saiznya sebesar 300 bilion setahun yang sebelum ini terlepas dari membayar apa-apa cukai. Dengan GST, saiz ekonomi gelap dapat dikucupkan, yakni dianggarkan dari 25% KDNK kepada 10%. Inilah ketirisan yang paling teruk sekali untuk makluman Yang Berhormat Muar. Dengan itu, kutipan-kutipan hasil GST ini mampu diagihkan pada golongan B40 dan M40 dalam bentuk bantuan tunai rakyat yang jauh lebih besar berbanding dengan nilai GST yang dibayar mereka. Sebab itu kita perlu melaksanakan semula sistem GST secepat mungkin apabila negara pulih dari COVID. Sekiranya ingin mencapai matlamat mengurangkan jurang pendapatan, matlamat menarik pelaburan dan mengukuhkan kekuatan fiskal kerajaan. Tuan Yang Dipertua, pada pendapat saya, selain usaha membina semula hubungan antarabangsa dengan ekonomi-ekonomi besar yang telah terkesan selepas PRU 14, Malaysia perlu menarik semula perhatian dan minat dunia. Dengan izin, Tuan Yang Dipertua, Malaysia needs to excite the world again. Tuan Yang Dipertua, visi misi dan projek seperti HSR
atau high speed rail yang bakal menghubungkan dua ekonomi terbesar ASEAN perlu disambung semula mengikut konsep dan perancangan asal, di samping memberi nafas baru kepada koridor selatan Semenanjung seperti Iskandar Malaysia, Batu Pahat, Muar, Melaka, Seremban dan sebagainya. Semasa pembinaan projek HSR dijangka mewujudkan 70,000 peluang pekerjaan secara langsung dan tidak langsung. Selepas HSR siap beroperasi, ia mampu memberi keuntungan ekonomi sekadar 1.6 bilion dolar Amerika setahun mengikut kaji selidik Institute of Developing Economies Jepun, dengan syarat landasan perlu dihubungkan dengan Singapura. Menggantikan projek HSR dari Singapura ke Kuala Lumpur kepada KLIA ke Johor Bahru akan menjadikan projek ini tidak viable dan akhirnya merugikan negara apabila terpaksa membayar subsidi berbilion-bilion. Mengembalikan semula projek HSR kepada perancangan asal juga dapat menghidupkan semula projek Bandar Malaysia yang bernilai 140 bilion dari segi gross development value. Saya mencadangkan tanggungjawab dan pemilikan projek pembangunan ini diberikan pada tabung-tabung seperti KWSP dan PNB. Kedua-dua badan ini terbukti dapat bekerjasama baik sehingga menjayakan pembangunan projek Battersea di London. Projek ini juga boleh dijayakan secara usaha-sama dengan pelabur Singapura, memandangkan HSR berhubung dengan negara itu jika KWSP dan PNB berpendapat ianya memberi kelebihan. Sekira ini berlaku, saya cadang ianya dijenamakan semula sebagai Bandar ASEAN supaya ianya meletakkan Malaysia menjadi pusat pada ASEAN dalam usaha menarik perhatian komuniti antarabangsa. Tuan Yang Dipertua, saya rasa gembira apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut memberi perhatian kepada pembangunan Sabah dan Sarawak dalam RMK12 dengan pertumbuhan ekonomi yang diunjur lebih tinggi berbanding purata Malaysia. Namun begitu, saya mencadangkan supaya penekanan pada pembangunan Sabah dan Sarawak ini dirangkumkan di bawah konsep pandang ke Borneo yang boleh difahami rakyat serta menarik minat pelabur dunia. Tuan Yang Dipertua, teras kedua saya cadangkan pada hari ini ialah membantu rakyat membina kekayaan. Perlu saya jelaskan bahawa usaha ini terbahagi pada 3 komponen. Pertama, menaikkan pendapatan rakyat melalui active income. Ini gaji dan allowance. Kedua, menambah passive income, iaitu pendapatan daripada dividen. Yang ketiga, meningkatkan disposable income dengan mengurangkan kos sara hidup bulanan. Selain mewujudkan peluang pekerjaan dengan gaji lebih tinggi melalui pertumbuhan ekonomi dan upskilling dan reskilling yang telah digariskan di bawah RMK12 yang merupakan pendapatan aktif, kita juga perlu membantu rakyat mencapai pendapatan pasif melalui pulangan, pelaburan dan simpanan. Di sini saya ingin mengulangi saranan yang saya lontarkan 2 minggu lalu di dalam Dewan Yang Mulia ini untuk mengambil kesempatan ketika pasaran saham Malaysia sedang antara paling corot dalam dunia pada tahun ini. Seperti dimaklumkan oleh penganalisis pelaburan, saya percaya saham Malaysia berada di bawah nilai atau undervalued berbanding negara lain ketika ini. Sementara harga komoditi dan ekspor barangan pembuatan negara masih mengukuh. Ini bermaksud jika rakyat Malaysia berpeluang untuk sama terlibat
dalam pemulihan sektor ekonomi negara kita. Pada ketika ini, harga saham masih berada pada paras yang rendah. Ia bermaksud adalah banyak syarikat membayar dividen yang lebih tinggi berbanding charge perkhidmatan sebenar. Misalnya, kadar simpanan tetap cuma 1.9% setahun, manakala kebanyakan saham-saham blue chip seperti Tenaga 41%, Maybank 5.6% dan Top Glove 5.7% diramal mampu membayar dividen yang jauh lebih tinggi. Oleh itu, saya mencadangkan agar bank-bank memperkenalkan produk-produk mesra pembelian saham untuk membiayai sehingga 70% pembelian dengan hanya kadar charge perkhidmatan sebanyak 3% setahun. Ini untuk setiap rakyat yang berhasrat melabur dalam senarai saham di Bursa Malaysia yang dibenar dan disyorkan oleh bank dan penganalisis pasaran. Ini samalah seperti skim pinjaman ASB yang sudah dilaksanakan sejak dahulu lagi. Rakyat mampu mencipta kekayaan secara jangka masa panjang apabila harga saham naik. Jika tidak naik pun, kadar dividen masih boleh membiayai kos pinjaman bank. Bagi menggalakkan rakyat menyimpan dan menjana pendapatan pasif, saya juga mencadangkan had maksimum pelaburan ASB dinaikkan daripada 200,000 kepada 400,000. Maka dengan ini, jika seorang pelabur membuat pelaburan maksimum pada kadar 6% setahun, ini membolehkan pencarum memperoleh pendapatan pasif hingga 2,000 sebulan. Bagi mencapai matlamat ini, skim pembiayaan ASB dan ASM sedia ada dari bank-bank perlu ditambah baik dengan mengambil kesempatan kadar charge perkhidmatan sebenar bank ketika ini yang paling rendah dalam sejarah supaya lebih ramai rakyat mampu membuat pelaburan sehingga ke tahap maksimal. Seperti kita sedia maklum, berjuta-juta rakyat terpaksa mengeluarkan caruman dari akaun KWSP mereka pada tempoh pandemik ini melalui skim-skim seperti iSinar, iLestari dan iCitra yang saya telah perjuangkan bersungguh-sungguh. Seandainya kerajaan memenuhi tuntutan rakyat untuk menaikkan pengeluaran maksimum iCitra dari 5,000 kepada 10,000, maka tanggungjawab kerajaan adalah untuk mencari jalan memulih dan memastikan agar pencarum dengan baki simpanan yang rendah dapat menambah simpanan mereka dengan cepat. Ini supaya apabila mereka bersara nanti, simpanan di dalam akaun satu mencukupi. Tuan Yang Pertua, seperti yang saya pernah bangkitkan dalam perbahasan bajet 2021 tahun lepas, perkara ini boleh dilakukan dengan 3 cara. Pertama, pasca COVID-19, kerajaan boleh membantu KWSP untuk meraih pendapatan yang lebih dengan memberi projek lebih lumayan kepada KWSP. Contohnya sebelum ini, projek kuasa land atas tanah Lembaga Getah Malaysia dan projek Battersea di United Kingdom serta pemilikan 49% di dalam syarikat Plus bukan diberikan kepada kroni. Oleh itu, Tuan Yang Pertua, ini selaras dengan cadangan saya sebentar tadi supaya bandar Malaysia ataupun cadangan baru bandar ASEAN diberi kepada KWSP dan PNB. Kedua, menaikkan semula kadar caruman bulanan majikan dan pencarum. Ketiga, mengubah struktur pembayaran dividen kepada struktur berperingkat dengan izin multi-tier dividend structure, di mana baki simpanan yang lebih rendah akan menerima dividen yang lebih tinggi supaya pembahagian keuntungan KWSP akan lebih memihak kepada pencarum yang mempunyai baki simpanan rendah.
Tuan Yang Dipertua, selain daripada pendapatan aktif dan pasif, kita perlu memberi perhatian kepada cara-cara untuk meningkatkan disposable income atau pendapatan boleh guna rakyat. Tidak bermakna jika pendapatan meningkat tetapi kos sara hidup turut sama meningkat. Program-program digemari rakyat umpamanya UTC, RTC, Klinik Satu Malaysia, Kedai Rakyat Satu Malaysia dan lain-lain perlu diperkenalkan semula, ditambah baik dengan melanjutkan waktu operasi, terutama sekali UTC yang sepatutnya buka sampai pukul 10 malam dan pada hari Sabtu dan hari Ahad juga. Kalau nak dijenamakan semula pun boleh. Sebagai contoh, Klinik Satu Malaysia boleh diperkenalkan sebagai Klinik Keluarga Malaysia. Selain itu, projek infra rakyat pengangkutan awam mampu mengurang kos pengangkutan bulanan serta mengurangkan kesesakan lalu lintas dan meningkatkan produktiviti rakyat. Sebab itu, usaha kerajaan menggalakkan penggunaan sistem penggunaan pengangkutan awam yang moden, efisien, mampu guna dan diyakini atau reliable perlu diperhebatkan. Tuan Yang Dipertua, teras ketiga adalah keperluan kerajaan untuk mempermudahkan urus niaga. Beberapa malam lepas, Tuan Yang Dipertua, saya berkesempatan bertemu dengan beberapa perwakilan asing di negara ini, di mana salah seorang daripada mereka telah memaklumkan pada saya proses untuk keluar dari lapangan terbang KLIA telah makan masa selama 3 jam akibat terlalu banyak borang yang berbeza yang perlu diisi serta koordinasi antara jabatan kerajaan yang kurang lancar. Walaupun duta ini telah diberi layanan yang baik, tetapi dia terpaksa menunggu selama 3 bulan dan dia beritahu saya bahawa pengalaman beliau di salah sebuah negara lain di Timur Tengah hanya memakan masa 15 minit sahaja. Tuan Yang Dipertua, inilah contoh yang mana walaupun contohnya kecil, tapi kerenah-kerenah birokrasi ini, terutama sekali di pintu masuk negara kita ni, mestilah diperlihatkan kaedah yang terbaik, yang paling efisien, supaya sesiapa yang masuk dalam negara kita akan terbentuk dalam fikiran, dalam minda dia bahawa Malaysia adalah sebuah negara 15 saat yang berjaya. Berhormat. Saya mengalu-alukan penegasan Yang Amat Perdana Menteri untuk memberi keutamaan untuk mengatasi kerenah birokrasi dan mempermudahkan proses mendapat kelulusan bagi memulakan perniagaan. Yang Berhormat 15 Ini saat. selari dengan hala tuju negara-negara lain di dunia untuk memulihkan ekonomi pada zaman. Saya ada 6 minit saja, lagi banyak lagi Wabi. Ya, minta maaf ya. Malaysia juga perlu lebih proaktif berbanding negara lain dengan mengambil langkah mengeluarkan kelulusan awal memulakan perniagaan dengan izin pre-approval for them to start business. Jadi bila dah beri kelulusan pre-approval, mereka diberi tempoh selama setahun untuk mereka memenuhi semua dasar dan syarat-syarat yang ditentukan oleh kerajaan. Saya juga menyokong titah saranan Kebah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor berhubung skim Malaysia Rumah Kedua untuk mengekalkan syarat bagi orang asing yang sudah pun diluluskan dan telah lama berada dalam Malaysia. Pertukaran syarat bagi golongan ini yang sudah berada di Malaysia mampu menyebabkan ataupun boleh menyebabkan pengeluaran dana dan pergolakan sektor harta tanah yang tidak diingini pada tempoh pemulihan ini. Walau bagaimanapun untuk pemohon-pemohon baru bolehlah dinaikkan syarat-syaratnya, tapi janganlah kita lebih berat ataupun lebih ketat daripada negara-negara lain di rantau ini. Teras keempat, projek-projek infrastruktur seperti diulas oleh Yang Amat Berhormat dan Menteri semalam, projek-projek berskala besar, jalan raya CSR, lebuh raya Kuala Kerai Kota Baru,
lebuh raya Pantai Barat, lebuh raya Pen Borneo dan sebagainya. Saya suka membuat cadangan bahawa bukan saja projek-projek ini meningkatkan perhubungan di kawasan-kawasan tersebut, tetapi ia membuka peluang untuk kawasan tanah-tanah sepanjang jalan itu, lebuh raya itu, dimajukan untuk digunakan sebagai kawasan untuk ditanam makanan umpamanya, supaya kita dapat mencapai matlamat food security, membuka untuk perumahan, perniagaan dan pekerjaan. Tuan Yang Di-Pertua, sistem kewangan yang moden termasuk kebangkitan cryptocurrency dan fintech saya telah cadangkan sebelum ini, dan kita perlu menjadikan TRX yang visi asalnya sebagai pusat kewangan serantau. Syarikat-syarikat antarabangsa seperti HSBC, Prudential sudah bertapak di sana. Usaha perlu dipergiat lagi supaya visi asalnya tercapai. Tuan Yang Di-Pertua, teras kelima saya ialah komitmen kepada prinsip ESG, iaitu alam sekitar, sosial dan tadbir urus. Perkara ini telah diperakui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan semalam, dan saya menyokong usaha-usaha yang digariskan kerajaan. Bagaimanapun, saya kurang puas hati apabila Malaysia masih ketinggalan dalam penggunaan dan pengeluaran kenderaan elektrik ataupun EV, walaupun kita antara negara terawal mencuburi industri ini. Sejak beberapa tahun lalu, pelaburan bagi industri EV semakin mengalir ke negara-negara jiran. Kerana ini tidak boleh berterusan kerana kebanyakan negara dalam dunia telah mensasarkan tempoh peralihan kenderaan sedia ada kepada EV. Tuan Yang Di-Pertua, teras terakhir ialah kecekapan dan kestabilan kerajaan. Pengajaran yang boleh kita ambil sejak PRU 14, keperluan untuk memiliki kerajaan yang cekap, tahu buat kerja, berorientasikan indeks petunjuk utama atau KPI. Mengutamakan kebajikan rakyat adalah lebih penting berbanding dengan berusaha saja tanpa pencapaian. Hasil dan pencapaian adalah paling utama. Sehubungan dengan itu, kita adalah penting kita mempunyai sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh sekiranya kita berniat untuk mencapai sasaran RMK 12. Sebagai penutup, sesungguhnya Tuan Yang Di-Pertua, sesuatu rancangan bukan hanya kelihatan cantik atas kertas saja. Yang paling penting adalah pelaksanaan atau execution serta pencapaian rancangan tersebut. Kerajaan perlu memastikan dan menjawab pada rakyat segala prestasi pelaksanaan berdasarkan sasaran RMK 12. Sehubungan dengan ini, kaedah yang terbaik untuk mengukur pencapaian ialah kaedah KPI ataupun Key Performance Index yang boleh mengukur pencapaian ke arah setiap sasaran sekurang-kurangnya setiap 6 bulan, dan pencapaian keseluruhannya wajar dibentangkan pada rakyat sebagai report kad tahunan kerajaan. Kita tidak mahu hanya sekadar usaha atau output semata-mata, kita perlu outcome atau keberhasilan dan pencapaian. Kita tidak mampu gagal lagi. Rakyat menuntut pembelaan dan jaminan masa depan bahawa hari esok adalah lebih baik dari hari ini. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong dan mengajak semua rakyat bersama-sama menjayakan RMK 12 ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pekan.